كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita sambung pengajian kitab kita Hidayatus Sibyan. Sebelum kita sambung ke sifat yang kelima ni, iaitu qiyamuhu binafsihi, sedikit tambahan syarah kepada sifat pagi tadi, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Tambah sikit untuk mentahqiqkan lagi kefahaman kita. Jadi dalam sifat yang kelima, dalam sifat yang keempat, mukhalafatul lil hawadis ni, kunci dia dekat hawadis tu. Maknanya dekat baharu tu. Nak faham sifat keempat tu, kena faham baharu tu. Makhluk tu lah, hawadis tu makhluk. Nak faham makhluk. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, yakni makhluk ni lah kita, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Kenal Allah Ta'ala, kenal dulu diri kita siapa? Makhluk ni. Okey, baik. Jadi mukhalafah tu maknanya bersalahan. Kita menyanggah bahawa apa yang ada pada makhluk tidak ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah tidak ada pada makhluk. Maknanya tak sama. Allah dengan makhluk tu tak sama. Jadi tak sama tu macam mana tak sama? Nak bicara tentang zat dan sifat Allah, kita tak mahir sebab kita tidak bertemu Allah lagi. Dan kita tak pernah tengok pun zat Allah, diri Allah tu macam mana. Jadi kupasannya kita melihat apa yang ada. Yang ada iaitu makhluk. Kita lihat makhluk. Maka apa yang ada pada makhluk itulah kita nafikan ada pada Allah. Maka dari situlah mudah untuk kita memahami sifat yang keempat ni, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, baik. Seperti mana yang disebut pada pagi tadi, Allah itu ada zat dan ada sifat. Jadi makhluk pula
dia ada jirim dan juga arad. Okey, baik. Kemudian kita pergi yang jirim dulu. Maka jirim pada makhluk ni dia terpecah pada dua. Jirim tu sendiri ada dua keadaan dia. Iaitu yang pertama dipanggil jisim atau jismun. Tapi jangan kita faham jisim yang macam kita mengaji dalam ilmu sains tu. Takrifan dia berbeza. Takrifan dalam ilmu agama ni, khususnya ilmu tauhid, jisim tu maknanya sesuatu yang dapat dibahagi-bahagikan. Jisim adalah sejenis jirim, tetapi jenis yang macam mana? Jenis yang boleh dipecah-pecahkan, boleh dibahagi-bahagikan. Boleh nampak? Okey. Kemudian pula, faham tu dulu satu-satu. Daripada jisim ni pula dia pecah pada dua. Yang dipanggil satunya jisim kasif. Satu lagi dipanggil jisim latif. Jisim ni ejaan dia jim sin mim, jismun. Jirim ejaan dia jim ra mim, jirmun. Kemudian kasif tu kaf sa ya fa, kasif. Adapun latif lam ta ya fa, latifun, kasifun, latifun. Latif apa makna dia? Latif. Satu dulu, latif. Latif makna apa? Lembut. Kalau latif lembut, kasif kasar. Lawan dia je. Jadi itu anda bagi kaedah nak mengingat. Sebab kita selalu ingat latif kan. Ya latif kita sebut. Jadi tahu dah latif tu lembut, maknanya kasif kasar. Okey. Yang kasif dulu. Kasif maksudnya jirim yang kasar, jirim yang boleh dilihat dengan mata kepala ni. Macam tangan kita ke, ulama buat contoh sini, muka, tangan, mata, telinga, jari, tumit kaki, pokok, bukit, bukau, gunung, ganang, kayu. Habis sampai subuh tak habis kan. Jadi makna semua tu, maknanya jirim yang kasar, yang boleh lihat dengan mata kepala, boleh pegang, boleh bahagikan, boleh pecah. Tanah boleh bagi, boleh asingkan tanah ni boleh. Benda yang boleh dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, itu panggil jisim kasif. Jisim yang nampak dan boleh dipecah-pecahkan. Jisim yang kasar. Satu lagi namanya jisim latifun, jisim yang bangsa halus. Seperti roh, cerah, gelap, cahaya, malaikat, jin. Walaupun dia latif, tapi masih dia boleh dibagi-bagikan. Contoh roh. Roh boleh dibagikan tak? Boleh tak? Baru macam mana boleh? Cuba tunjuk keluarkan roh. Roh boleh berpisah dengan jasad. Maknanya boleh diasingkan, dibagi-bagikan. Roh tu. Cerah, gelap, cahaya ni boleh dibagikan. Kan? Kita macam ni. Cahaya ni asalnya boleh tembus sampai sana. Tapi kita pergi buat dinding sini, maka cahaya tak boleh tembus sana. Cahaya dapat dibahagikan. Cahaya dan sebagainya lah. Malaikat, jin dan sebagainya. Okey, selesai. Jadi maknanya, tujuan apa kita mengaji semua ni? Maknanya Allah itu tidak bersifat, Allah itu dirinya bukanlah macam jisim kasif. Maknanya bukan macam kita ni. Bukan dengan mata kasar ni, bukan dengan macam tangan boleh bagi-bagi dah. Dan lagi maknanya zat Allah itu juga tidaklah seperti jisim latif, jisim yang halus seperti malaikat, roh, cahaya, gelap dan sebagainya. Okey. Faham setakat ni? Okey, kalau faham nak tanya soalan. Siapa suruh kata faham? Jadi Allah ni terang ke gelap? Soalan dia. Allah ni terang atau gelap? Terang ke gelap?
Tadi kata faham. Jadi tak tahu. Macam mana? Ini kalau malaikat muka nakir tanya. Syakir tanya tak apa, esok boleh makan mi goreng. Muka nakir tanya tak ada mi goreng. Siap habis ni tujuan mengaji tauhid. Tujuan kita tanya tu kan nak kena kau orang ke apa. Tak. Tapi nak biar kita nampak pentingnya. Kita ni kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita jahil. Benar tak? Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Sebab tu kita tak tahu nak tanya apa. Kita pun tak tahu apa yang kita tak tahu. Tapi bila berlaku persoalan, berlaku ujian, baru kita ternganga. Masa itulah baru kita tahu apa yang kita tak tahu. Bila kita tahu dah apa yang kita tak tahu, barulah kita ambil tahu. Dia begitulah. Bila orang tu sedar dia tak ada duit, barulah dia cari duit. Buat duit faham. Macam tu kan? Macam bila dah susah PKP ni, kerja tak ada apa tak ada, barulah duk pakat share siapa nak jadi rider. Contohlah. Kita pun try nak mohon. Tak kan? Nak ceritanya kita kena tahu apa yang kita tak tahu, barulah kita mencari apa yang kita tak tahu. Telinga yang tak dengar ke mic ni tak bunyi? Baik, itu tujuan. Itu satu. Kemudian pecahkan jirim tadi kita sebut jirim tu satu pecahan, dia ada dua pecahan. Pecahan pertama jisim. Jisim tu pula pecah dua, ada jisim kasif, ada jisim latif. Okey, naik atas balik. Jirim tadi pecahnya jisim satu, iaitu yang pertama. Yang kedua, dia juga boleh dipecahkan kepada yang dipanggil jauhar frid. Kalau Tok Guru sebut gitulah, jauhar frid. Ataupun ada juga yang membacanya dengan jauhar fardin. Boleh, mana-mana pun boleh. Jadi apa benda jauhar frid atau jauhar fardin ni? Iaitu sesuatu yang tidak boleh dibagi-bagi. Tadi jisim ni salah satu jirim. Kan? Jirim tu diri kita, diri makhluk. Jadi diri makhluk ni ada yang dirinya seperti jisim. Jisim tu maksud boleh bagi-bagi. Ada pun jauhar frid atau jauharu fardin ni lawan balik je. Dia tak boleh bagi-bagi. Maknanya dia tak boleh dipecah-pecahkan dah. Sebab dia terlampau halus. Contoh ulama buat seperti barang yang kecil, seperti atom, proton, neutron. Bukan proton kereta tu proton tak boleh pecah. Dah Pro 2 Ustaz? Dia tanya. Pro 2 pula. Bukan proton kereta tu. Ini ilmu sains. Orang ngaji sains tahulah. Kan? Dia dalam diri kita ni dia ada sel. Kalau zoom dekat ni, kulit ni zoom lagi dekat, lagi dalam. Lah kali dia ada sejenis atom. Atom tu pecah lagi dalam dia tu. Dalam atom tu pula dia ada nukleus, ada proton, ada neutron, macam-macam tu lah. Tron, megatron ada, semua ada. Transformers. Macam-macam, lantaklah nama dia apa pun. Itu nama je. Tapi nak ceritanya benda dalam tu dah paling halus, paling kecil. Mungkin lah kalau kaji lagi, mungkin ada lagi kecil, wallahu alam lah. Tapi setakat tu lah kajian sains jumpa, itulah barang paling kecil. Makhluk paling kecil Allah buat, sejenis atom. Halus sangat dah. Jadi atom tu tak boleh pecah dah. Jadi yang tak boleh pecah ni lah ulama menamakan dia jauhar frid. Jadi apa tujuan pergi belajar benda tu? Tujuannya nak mengatakan bahawa Allah tak macam tu. Bahawa diri Allah bukan macam atom, bukan macam proton, bukan macam neutron, bukan macam apa-apa semua tu lah. Tron tu. Tu tujuan ni. Sebab itulah kita kata patut orang mengaji sains lah, akidah dia lagi mantap. Sebab apa yang dia kaji tu semua membawa kepada ketakjuban zat dan sifat Allah. Kehebatan, menampakkan keagungan Allah Ta'ala. Sebab dia kaji barang yang Allah cipta. Hebat kan? Tapi bila sains berkiblatkan kafir, akhirnya tak nampaklah keagungan Allah. Tapi kalau sains dipandu dengan Quran, maka dia akan nampak kehebatan penciptaan Allah tu. Baik, itu jirim, selesai.
Kemudian kita sebut dah tadi, makhluk dia ada jirim dan arad. Okey, arad dia ain radha. Aradun. Arad. Okey, arad ni pecah 4. Arad ni dia sifat. Kalau pada Allah kita sebut sifat lah. Pada makhluk kita tak panggil sifat. Sebab kita nak bezakan. Maka kita panggil dia arad. Kerana arad ni barang yang mendatang. Adapun sifat Allah bukan barang mendatang. Sifat Allah kita belajar dah kidam dan baqa'. Tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Adapun sifat kita makhluk ni, ada permulaan dan ada pengakhiran. Maka ulama menamakan dia arad, barang yang mendatang. Jadi sifat-sifat makhluk itu 4 keadaannya. Yang pertama aina. Aina tu maksudnya tempat. Di aina ni asal maknanya di mana. Di mana tu maksud menunjukkan tempat. Maksud tempat di sini ulama kupas lagi, maknanya tidak berarah. Tidak berarah, maknanya bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Jadi apa tujuannya kita mengaji ni? Kita makhluk sifatnya kita macam tu. Makhluk ni dia kita boleh sebut di hadapan saya, di belakang saya, maknanya berarah makhluk. Adapun Allah tidak berarah. Kerana kalau mengatakan Allah berarah, itu menunjukkan Allah bertempat. Bila mengatakan Allah bertempat, maka terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Terkeluar. Ayat ni yang kita nak tegakkan perbezaan fikiran kita dengan Wahabi. Kita nak berhujah dengan Wahabi. Kalau Wahabi kata Allah itu di langit, maknanya berarah. Sebab langit tu ada kedudukannya. Mana atas? Maknanya Allah di atas. Kalau di atas maknanya bertempat. Maknanya Allah duduk di suatu tempat. Bila Allah duduk di suatu tempat, maknanya Allah berhajat kepada tempat. Kalau Allah berhajat kepada tempat, maknanya siapa kena ada dulu? Allah ke tempat? Tempat ada dulu. Dan kalau tempat ada dulu, siapa cipta tempat tu? Tu cerita dia. Kan? Jadi tidak. Jadi Allah tak memerlukan apa-apa. Allah, itu kita akan sambung nanti dalam Qiyamuh. Kan? Tapi nak fahamnya kan yang tu dulu. Aina. Tidak bertempat. Habis tu ustaz, kita kadang-kadang kita dengar ustaz kata kita semayang ni menghadap Allah. Tu kata menghadap. Apa macam mana kita nak hurai kalau orang lawan itu? Sebab geng-geng Wahabi ni suka nak ni je. Kita kena sikit tahu tadi Allah tidak bertempat. Kadang-kadang menghadap Allah tu apa? Allah. Mula panggil bang tolong bang. Kita kena faham dengan jelas lah. Habis yang dimaksudkan itu perkataan, bukan makna segi hakikat. Bukan makna betul-betul maknanya kita semayang tu Allah duduk depan kita. Ada sungguh? Ada. Kalau ada pun mungkin malaikat maut. Ada tengok mana nak tahu kan. Tapi tak ada. Allah bukan bertempat gitu, bukan duduk depan kita dan sebagainya. Habis tu tapi yang kata kita menghadap, itu perkataan menghadap tu. Sebab perkataan ni boleh dengan banyak makna. Contoh kita tulis kat surat, kehadapan ibunda tersayang. Kan? Masa kita tulis surat tu mak kita depan kita. Dan kita tulis kehadapan. Makna kehadapan tu maksudnya ditujukan surat itu pada ibunda tersayang. Jadi bila kita semayang ni menghadap Allah, maknanya kita semayang ni ditujukan kepada Allah. Ada banyak makna. Tanya, Burhan, entah duduk mana? Dia lepas tu Burhan kata duduk Teluk Intan. Jadi hang duduk je lah, tak berdiri kat Teluk Intan tu. Tu kata bengak. Jadi walaupun perkataannya duduk, tapi banyak makna. Ada makna dengan duduk begini, ada makna dengan duduk maknanya dia tinggal di situ. Boleh jadi juga kan. Ada banyak makna. Jadi bermain dengan perkataan itulah yang menjadi hujah tu. Jadi bertekak sebagainya dan sebagainya. Yang pentingnya hakikat kefahaman. Dulu di Masjid Berwas, ada orang, ana bila ceramah ana kata kita kena ingat pada Allah. Ana buat isyarat tangan gini kan. Jadi ada seorang jemaah tu tanya, bagus gak dia tanya soalan.
Dia tanya kenapa bila ustaz sebut Allah, ustaz tunjuk jari nunjuk ke atas. Itu maknanya ustaz tunjuk Allah ke atas dah. Dia tanya, kenapa ustaz buat macam tu? Saya kata, saya tak kata Allah ada ke atas. Kan? Saya cuma buat isyarat jari menunjuk ke atas. Kerana saya nak mengatakan bahawa Allah lah yang paling atas. Tapi makna atas tu bukan dengan makna tempat. Tapi atas tu maknanya kedudukan. Faham tak? Contohnya, tiba-tiba saya di-stopkan daripada mengajar di sebuah masjid. Jadi, jemaah pun tanya, ustaz, kenapa ustaz dah tak mengajar dah dekat masjid kami ni? Pihak atasan berhentikan saya. Lepas tu dia pun tanya, atas mana Ustaz? Atas bumbung ke macam mana? Tu kata, ni seorang lagi bengak. Jadi bila sebut pihak atasan, bukan maksud dia duduk atas bumbung. Tapi maknanya kedudukan dia di peringkat atas. Jawatannya atas. Itu juga sebab tu dia sebut Allahu A'la. Allah yang maha tinggi. Bukan maksud tinggi dengan zatnya yang tinggi dah. Tapi maksud tinggi, darjat kemuliaannya yang paling tinggi. Sehingga tak ada siapa yang boleh tinggi, lebih hebat daripada Allah. Itu maksud dia. Ada. Macam kita dapat result exam. Habis semester, nak tengok result. Result macam mana? Kadang-kadang dia segan nak cerita. Konon-konon tak nak riak lah. Dia kata result aku okey-okey nak tahu lah result macam mana. Tinggi tak? Tinggi mana? Atas mana? Dia pun tengok atas. Bukan tinggi masuk ke atas tu, maknanya result dia, markah dia besar. Ada. Sebab tu perkataan tinggi, atas dan sebagainya, panjang huraian. Sebab tu kita kena tengok huraian ulama. Baik. Kemudian yang kedua, kaifa. Kaifa haluka. Kaifa maknanya bagaimana. Bagaimana itu nak menyatakan keadaan dia. Seperti saiz. Jadi makhluk itu ada saiz. Ada besar, ada kecil, ada tinggi. Termasuk malaikat, walaupun dia gaib, tapi dia bersaiz. Dalilnya tengok hadis-hadis Nabi. Cerita Nabi kata besarnya badan Jibril sehingga sayap dia boleh tutup alam cakrawala. Maknanya ada saiz. Allah tak ada saiz-saiz begitu. Lagi dengan mengatakan perbuatan. Perbuatan tu maksudnya apa yang dibuat. Maksudnya duduk, bangun, bergerak, diam, tak ada. Itu makhluk. Allah tak. Allah tidak bersaiz. Allah bukanlah perbuatannya seperti makhluk, yakni bergerak, diam ataupun berjalan ke, berlari ke. Adapun bila kita jumpa hadis dan sebagainya yang menggunakan perkataan-perkataan yang seperti musyabbih, seperti menyerupai makhluk, maka itu wajib mencari kepada takwilnya. Jangan faham sendiri. Kalau ambil mana-mana buku baca, lepas tu perkataan itu mengatakan dalam ayat tu Allah buat perbuatan tu macam perbuatan makhluk, maka jangan pandai-pandai nak faham sendiri. Kena rujuk balik dalam tafsiran hadis ke atau apa-apalah kitab yang ulama syarah. Nak faham maksud ni. Macam kita sebut hari tu, siapa yang berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada dia. Nak faham makna berlari itu jangan penat berlari. Jangan faham berlari macam kita berlari. Itu perkataan saja, kiyah dia. Nak kena tengok apa takwilnya yang dibuat oleh alim ulama. Jangan pandai-pandai sendiri. Ada ni suka nak mandai-mandai sendiri. Diingat ulama ni ngaji setakat pasti je kot. Kan? Dia boleh nak condemn pula ulama. Dan lagi warna. Allah tak berwarna. Tapi nak kata tak berwarna pun tak boleh juga. Sebab ada juga yang tak ada warna. Luk sinar. Jadi luk sinar pun bukan, ada warna apa-apa pun bukan. Tak kira lah azraq ke, asfar ke, ahmar ke. Kan? Tak kira lah warna apa pun tak ada. Jangan pula kata kita pah mana Allah hijau pula dah. Itu kita je warna hijau sokong pah lah pun semua. Allah dah. Cuma ada juga disebut Allah menyukai warna tertentu. Itu ada. Tapi bukan maksud Allah tu berwarna, tapi Allah menyukai. Itu ada. Kan? Lagi keadaan seperti muda, tua, sejuk, panas, itu tak ada. Maknanya sifat-sifat persekitaran, itu tak. Allah tak begitu.
Kita jak sejuk, jak panas dan sebagainya, Allah tak gitu. Jadi itu cara nak menafikannya, itu mukhalafah. Kemudian lagi yang ketiga, habis dah yang kedua, yang ketiga mata. Mata mim ta, dia bentuk macam ya tapi dia ada titik. Sebenarnya itu alif tapi dia guna dengan perkataan ya. Itu panjang cerita dia lah. Itu kaedah ilmu nahwu sharah gitulah. Kan? Nak ceritanya mata. Mata ni maksudnya bila. Kalau dalam bahasa Arab maksud bila. Bila ni berkait dengan masa. Jadi maknanya makhluk berkait dengan mata. Maksud makhluk berkait dengan masa. Batulah apa-apa je mesti orang tanya bila. Adapun Allah tak berkait dengan mata. Allah tak berkait dengan masa. Macam kita berkait dengan masa, menantilah ajal, masa, kiamat, masa. Kan? Adapun Allah tak berkait dengan masa. Allah tahu dah sekarang siapa syurga, siapa neraka. Kita kena tunggu tengok dulu siapa. Kan? Allah tahu dah. Dan yang keempat, kam. Apa kam? Datang. Kam tu maksudnya beberapa ataupun berapa. Berapa ni melibatkan apa? Bilangan. Dia bila faham mukhalafah ni baru senang faham yang dua sifat lagi kita nak urai lagi, qiyamuhu dengan wadaniyah. Sebab tu mukhalafah ni penting lagi. Sebab tu kalau banyaknya kitab tauhid pun mukhalafah ni dibicara panjang sikit. Kam maknanya beberapa, maknanya berkait dengan bilangan. Jadi maknanya Allah tidak berbilang-bilang. Bukannya berlapis-lapis dan sebagainya. Tak kira lah berangka-angka. Macam kita sebut awal-awal kuliah pagi tadi, kan? Allah, sifat Allah tu 20 itu untuk kita mengaji. Tapi bukanlah bilangan sifat Allah itu dibilang dengan 20. Kerana mustahil Allah itu tidak berbilang-bilang zat, sifat dan perbuatannya. Itu panjang ceritalah. Nanti dalam kitab yang lain kita mengaji, dia ada 5 kam. Kam munfasil, kam muttasil dan sebagainya. Tapi ringkas ceritanya untuk fardu ain asas pada kita, pegang yang ni tak pedah. Jadi semua yang kita belajar tadi ni sepanjang-panjang start daripada mula kuliah tadi sampailah sekarang ni, menafikan semua tu ada pada Allah. Maka baru itulah pengenalan kita pada Allah. Itulah dia makrifah, itulah dia kita kenal Allah. Faham? Ya, jadi maknanya macam ni. Kita tolak. Tinggal yang tak tolak tu je. Itulah Allah. Faham tak? Kita tolakkan segala kekurangan sifat makhluk manusia. Tolak yang ni bertempat, saiz, keadaan, masa, lagi apa, jisim, bercerai-berai, yang tak boleh berpisah. Tolak. Tinggal yang pure tu saja, yang tak ada. Yang itulah adalah Allah. Maka barulah orang tu dikira dia sedang melihat Allah. Faham tak? Ada kadang wali dia kata, saya dapat melihat Allah. Maksud dia melihat Allah tu bukan dengan seketul ada orang diri depan dia bukan begitu. Tapi maksud dia melihat Allah tu dengan dia telah menolakkan segala kekurangan, segala sifat makhluk, kewujudan makhluk, yang tinggal selain daripada tu, iaitu Allah. Itulah la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Ini je. Mana dia tengok sini? Bukan nak bagi faham. Okey. Dia begitu. Okey, jelas. Okey, bila dah jelas mukhalafah, kita pergi ke sifat yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Laju-laju. Sebab tadi kita dah faham mukhalafah tu, dia lagi ringkas, lagi senang faham. Yang seterusnya. Ini 5 perkara, 5 poin. Yang pertama nama sifat. Nama sifat qiyamuhu binafsihi, boleh tengok dalam kitab. Qiyamuhu binafsihi. Jadi qaf ya alif mim ha ba nun fa sin ha, qiyamuhu binafsihi. Setengah kitab dia tambah ta'ala, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tak kisah mana-mana pun. Yang penting faham. Yang kedua, terjemah bahasa ertinya. Apa erti qiyamuhu binafsihi itu? Qiyam tu artinya bangun ataupun bangkit ataupun berdiri. Sebab tu dia ada banyak makna. Jadi kita nak tengok makna yang mana paling sesuai. Jadi qiyam ni ulama pakai dengan perkataan berdiri. Terjemah dia.
Hu tu domain. Domain balik pada Allah. Maknanya berdiri Allah. Sebab tu kalau ditambah ta'ala selepas hu. Maknanya berdiri Allah Ta'ala. Bi haraf jar dengan nafsi diri. Nafsi. Kenapa dia jadi nafsi? Kenapa tak jadi nafsun? Kenapa dia guna baris bawah sin tu? Kerana ada haraf jar bi nafsi. Dia membaris bawahkan isim selepasnya. Kemudian ha tu domain. Jadi domain ni dia kena ikut baris sebelum dia. Kalau baris sebelum dia tu dengan baris bawah, asalnya hi tu hu. Binafsihu, tapi pelik, Arab tak pakai begitu. Jadi kalau sebelumnya baris bawah, hu akan jadi baris bawah juga, maka jadilah binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah Ta'ala itu bi dengan nafsi diri, hi-nya dengan dirinya. Nya balik mana siapa? Nya Allah. Maknanya berdiri Allah dengan diri Allah. Maknanya terjemah ringkas senangnya, mudah fahamnya, berdiri Allah dengan sendirinya. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga, makna. Makna menghuraikan erti tadi. Erti tu tak jelas lagi. Baru berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri macam mana? Benda duduk. Tadi kata mukhalafah tak ada. Suatu mukhalafah duduk atas dulu. Nak bagi faham dulu mukhalafah, Allah tak sifat macam makhluk bangun berdiri. Jadi bila masuk qiyamuhu baru dia faham. Takkan maksud berdiri tu maknanya Allah bangun berdiri. Lepas tu ulama' susun tu cantik dah. Mana satu dulu untuk dipelajari. Baik. Jadi maknanya kata kita baca dalam kitab, Syekh kata qala al-muallif, bermula maknanya iaitu tiada berkehendak ia kepada zat kerana ia zat, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Okey, baik. Kata Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam kitab Faridatul Faraid, banyak orang tersalah sangka dengan sifat yang kelima ni. Sifat yang kelima ni maknanya dua je, kena ingat. Jangan lari daripada ni. Dua ni je. Yang pertama, Allah itu zat, bukan sifat. Bila Allah itu zat, dia tidak memerlukan tempat berdiri kerana ia sudah zat. Yang tu nak faham yang tu dulu. Apa maksud dia? Okey, baik. Kita kena faham. Kita belajar mula-mula tu, sebab tu kalau dia tak faham yang mula, belakang lagi dia tak faham. Allah ada zat dan ada sifat. Tapi jangan faham maksudnya kita pecahkan Allah. Tak. Allah tak boleh dipecah-pecahkan. Kita belajar dah tadi mukhalafah. Kan? Allah bukan suatu benda yang boleh dibagi-bagikan, bukan. Tapi kita belajar dari segi majazi aklinya, kepahaman kita, Allah mempunyai zat dan mempunyai sifat. Tapi bukan makna dibahagikan Allah itu kepada zat sifat, bukan. Tapi maknanya Allah itu mempunyai zat dan sifat. Boleh jelas? Kiyah contoh nak bagi faham. Air gula. Dalam air itu ada air dan ada gula. Tapi boleh tak dipisahkan air dengan gula? Macam itulah juga. Kan? Allah tu ada zat dan ada sifat. Tapi bukanlah maksud Allah tu boleh kita bagikan ni zat dia, ni sifat dia. Bukan. Allah sekali. Zat sifatnya sekali. Cuma dari segi ilmunya kita nak belajar, Allah ada zat dan ada sifat. Faham yang tu dulu? Jelas? Okey. Bila dah faham zat dan sifat tu, tang mana dah tadi? Tadi. Kemudian zat ni dia berdiri sendiri. Zat tu nak faham apa tu zat. Zat tu sesuatu yang berdiri sendiri, tak memerlukan apa-apa. Kerana zat dia berdiri sendiri. Yang tu. Adapun sifat itu perlu berdiri kepada zat. Kerana sifat wajib, sewajib-wajibnya akal, hukum akal mewajibkan bahawa sifat takkan boleh berdiri sendiri. Kerana sifat mesti berhajat kepada zat menjadikan tempat dia berdiri. Okey, jelas yang tu. Contohnya jam ni zat jam. Jirim dia lah. Sifat jam warna hitam. Hitam tu sifat arak dia. Jadi sifat ni dia mesti diri atas zat jam ni. Dia tak boleh berdiri sendiri. Maksud tak boleh berdiri sendiri, ana tak boleh keluarkan hitam ni daripada jam.
Kalau anda keluarkan hitam daripada jam jadi apa? Tak ada warna tak boleh tak? Sebab kalau dia luntur tu lain. Bila dia luntur, katalah dia luntur warna hitam ni, dia jadi warna grey, kelabu. Kelabu tu masih lagi sifat juga, berdiri pada zat, berdiri pada jam. Maknanya dia takkan sifat tu takkan hilang macam tu. Dia mesti duduk pada zat. Faham yang tu? Jadi bila faham yang itu, jadi pada qiyamuhu ta'ala binafsihi ni, dia nak fahamkan kita bahawa Allah itu zat, bukan sifat. Jadi bila Allah itu zat, Allah tidak memerlukan tempat berdiri. Kenapa? Kenapa Allah tak memerlukan tempat berdiri? Kerana Allah zat, bukan sifat. Sebab yang memerlukan tempat berdiri adalah sifat. Faham tu? Habis balik kena jelas betul-betul faham. Ana mula-mula pun tak faham tak, pening zat sifat. Pening aku. Kan? Tapi memang ambil masa lah. Ni kena selalu mengaji dan sebagainya. InsyaAllah Allah bukakan makrifah. Jadi itu dia, zat sifat. Jadi sebab apa gini? Sebab ada orang dia mengatakan Allah ni macam sifat. Dulu bergaduh kan, tu macam Siti Kasim kena lagi dia. Kan, dia kata Allah macam gelombang tu sifat, betul tak? Sifat ni benda kita tak nampak tapi dia duduk menempel pada zat. Macam gelombang tu sifat. Jadi itulah akidah yang sesat, mengatakan Tuhan sifat. Tuhan bukan sifat, Tuhan zat. Kalau gelombang dia mesti duduk pada zat. Zat mana? Zat speaker mengeluarkan gelombang. Mana boleh? Jadi makna kalau Allah gelombang, makna Allah memerlukan speaker. Ada Allah perlukan speaker. Yang perlukan speaker kita sekarang ni. Speaker tak ada. Nampak? Ada. Jadi dia begitu. Jadi pegang betul Allah zat, tak memerlukan tempat berdiri. Itu maksud pertama pada qiyamuhu binafsihi. Maksud yang kedua pada qiyamuhu binafsihi, kita tengok ayat dia. Dia kata, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Jadi yang pertama tadi mengatakan bahawa Allah tak memerlukan tempat berdiri kerana Allah zat dan bukan sifat. Maka bila dah faham Allah tu zat, dah macam mana zat Allah boleh ada? Maka barulah bawa datang makna kedua. Dan tidak berkehendak ia kepada menjadikan dia. Maknanya zat Allah itu tidak berhajat kepada sesuatu yang lain untuk menjadikan zat Allah. Adapun zat makhluk, zat kita semua ni jadi berhajat kepada sesuatu yang menjadikan zat kita. Ni diri kita ni ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Allah yang mengadakan diri kita. Adapun diri Allah, zat Allah tidak berhajat kepada siapa-siapa pun atau apa pun untuk menjadikan zat dia. Tu maksud qiyamuhu binafsihi tu. Sebab tu huraian pertama dia cerita zat sifat tu. Huraian kedua baru dia cerita zat Allah tak berhajat kepada sesiapa untuk menjadikan dia. Baru jelas. Kerana ia qadim. Macam kita hurai langit tadilah, tempat tadi. Kalau mengatakan bahawa Tuhan itu bertempat di langit, maknanya Tuhan berhajat kena ada langit dulu baru Tuhan boleh tempat kat langit. Macam kita nak ada rumah tu kena ada dulu baru kita boleh duduk dalam rumah. Macam mana kalau kita kata kita duduk di atas rumah sedang rumah tak ada ni? Jadi bila kata Allah duduk di atas langit, maknanya siapa kena ada dulu? Langit kena ada dulu. Kalau langit kena ada dulu, maknanya langit yang ada dulu. Kalau langit ada dulu, siapa cipta langit? Sedangkan Allah tu pencipta. Tiba-tiba langit ada dulu. Betul bahawa Allah ada. Allah tanya, macam mana langit boleh ada? Mustahil. Akal tak boleh terima. Ini cerita dongeng. Mengarut. Lepas tu baru kita jelas. Jangan kita lawan Wahabi sebab nama dia Wahabi. Kan? Kebetulan ada orang ustaz nama Wahab melawan juga. Bukan salah ke nama Wahabi tu. Kan? Tapi kefahaman dia yang bercanggah kan, dengan ilmu. Sebab tu iman kita bukan duduk pada taklid, bukan ikut-ikut orang, dengan faham. Kenapa kita menidakkan Allah di langit? Sebab apa? Ayat ni biar faham. Supaya jelas. Bukan ikut-ikut orang semata-mata. Tu. Nak bebas daripada makam taklid. Jelas jadi itulah Allah Ta'ala. Itu makna dia. Kemudian pergi ke lawan dia.
Lawan dia qiyamuhu bi ghairihi. Qiyamuhu samalah berdirinya Allah Taala bi dengan ghair. Ghair tu selain. Dengan selainnya, maknanya dengan orang lain. Allah berdiri dengan yang lain. Jadi nak faham mustahil itu, ambil balik makna yang kita hurai pada makna qiyamuhu bi nafsihi tadi. Jadi makna yang pertama tadi, Allah bukan zat. Allah bukan zat. Silap dah. Allah bukan sifat, Allah itu zat. Maka Allah tak memerlukan tempat berdiri kerana Allah sudah zat. Jadi kalau lawan qiyamuhu bi ghairi, maknanya Allah memerlukan tempat berdiri. Maka mustahil. Mustahil Allah memerlukan tempat berdiri. Kalau Allah memerlukan tempat berdiri, maknanya Allah juga berhajat pada sesuatu yang lain. Kalau Allah perlukan langit, maknanya lemahlah Allah. Langit kena ada dulu baru ada Allah. Mustahil. Akal tak boleh terima. Lagi qiyamuhu bi ghairihi itu lawan itu dengan makna yang kedua. Kita faham tadi Allah tak berkehendak, tak berhajat kepada sesuatu untuk jadikan dia. Adapun kalau lawan dia, maknanya Allah berhajat pada sesuatu untuk jadikan dia. Allah memerlukan sesuatu untuk jadikan Allah. Mustahil. Akal tak boleh terima. Manakan mungkin pula Allah memerlukan sesuatu untuk jadikan dia. Lemahlah Allah, dia pun kena jadi. Mustahil. Akal tak boleh terima. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, dalilnya. Dalil sini dia bawa dalil nakli firman Allah Taala, wal hayyul qayyum. Dia yang hidup. Huwa tu dia. Al hayyu tu hidup. Al qayyum yang berdiri dengan sendirinya. Dulu ana ada kuliah dekat Masjid Lama Taiping. Lepas tu dalam kuliah tu kita sebut dia gitulah, perkataan dia tu. Habis-habis tu ada seorang tu dia tukang jual minyak wangi je kat depan tu. Kan? Lepas tu dia nasihatnya kita. Kata ustaz tak baik kata dia. Kan? Bahasakan dia pada Tuhan ni dia tak boleh. Kan? Allah. Tu kita kata ni perkataan ni apa ni? Huwa ni. Maksud apa? Tu jangan. Bukan kita bongkak ke apa, tapi biar hormat orang lah. Tengoklah keadaan diri kita kan. Nak cakap biar dengan ilmu. Jangan dengan emosi. Jangan dengan nafsu dan sebagainya. Malulah kita kan. Tapi kita tak bantai dia macam tu lah. Kita kata yelah. Sebab kita kenal orang ni macam mana. Kita pun janganlah act sangat pula kan. Awak ni bodoh. Jangan gitu. Kita tengok orang memang tak kerti dah, biarlah tak dia lah. Bukan isu besar sangat pun kan. Tapi maknanya boleh lah. Kita doa siap aku lagi. Tu yang Ustaz Nah kata, aku biasakan cakap aku ni sebab apa? Sebab aku cakap dengan Tuhan pun aku. Betul juga. Nampak? Tak apalah itu. Itu dari segi perkataan. Patutnya tak payah terlagah benda tu. Tapi memang orang zaman dulu-dulu pun kadang ada yang guna perkataan aku. Bukan maksud aku tu dengan kau hajar. Kan? Tapi tak berapa cantik. Kan? Kan kita nak cakap dengan bapak kita aku. Nampak? Kan? Gitu. Jadi itu dia. Artinya kayanya daripada zat dan daripada fa'il. Kaya dari segi bahasa tauhid maknanya tak memerlukan. Dulu anak pun tak faham juga. Kaya, banyak duit dah ni. Bukan kaya yang itu. Perkataan kaya juga, tapi maknanya takrifan beza. Takrifan kaya dari segi ilmu tauhid, makna kaya tak memerlukan. Bila sebut kaya Allah Ta'ala daripada zat dan daripada fa'il, maknanya Allah tak memerlukan zat dan tak memerlukan fa'il. Fa'il maknanya si pembuat yang nak buatkan dia. Jadi bicara di sini bukan bicara buat makhluk, bicara buat Allah. Jadi Allah tak memerlukan siapa untuk buat dia, dan Allah tak memerlukan zat yang lain untuk dia tempat dia berdiri atau dia bergantung. Itu maksud qiyamuhu binafsihi, huraian yang sebenar menurut kata Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Bukan maksud bila Allah nak cipta bumi, Allah tak memerlukan siapa. Bukan yang itu. Yang itu maksudnya pada sifat kudrat nanti. Pemahaman dia dari sudut sifat tu. Ini yang diterangkan oleh Syekh Wan Ahmad. Bagi jelas lah. Kan? Itu nanti dah ada bahagian dia. Betul juga memang Allah cipta bumi ni tak memerlukan siapa. Tapi tempat bab dia bukan di sini. Bab ni nanti di kudrat. Di sifat kudrat tu nanti. Adapun bicara sifat qiyamuhu binafsihi, huraian dia dua ni, pegang dua ni, ingat dua ni. Maknanya Allah bukan sifat, Allah tak memerlukan tempat berdiri kerana Allah sudah zat. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah tak memerlukan fa'il, si pembuat untuk menjadikan dia.
Yang tu. Kemudian yang keenam, wahdaniyah. Yang ni last. Walaupun tengok mata tu macam tu dah. Ni yang last. Wahdaniyah. Jadi wahdaniyah ada 5 poin macam biasa kita bawa. Yang pertama, nama sifat. Namanya wahdaniyah. Nama dia. Boleh tengok dekat kita ejaan dia waw ha dal alif nun ya ta marbutah. Wahdaniyah. Kemudian erti. Wahdaniyah ni asal katanya wahid atau wahdun. Artinya satulah. Satu tu tapi satu ulama dalam kitab lain dihurai perkataan satu tidak berapa kemas. Dia kata tak berapa cantik. Sebab bila kita guna perkataan satu masih lagi boleh membawa makna kepada perpecahan. Maksudnya satu boleh tak dibahagi dua? Kalau satu bagi dua jadi apa? 1/2. Maknanya setengah. 0.5, 0.5. Jadi kalau kata Tuhan satu, takut nanti dia faham Tuhan boleh dibagi dua. Setengah-setengah. Allah. Ya, itu pula. Bukan. Tapi tak jadi kafir orang yang berkata Tuhan satu. Cuma ulama kata perkataan itu tidak berapa cantik. Tak berapa kemas. Jadi perkataan yang kebanyakan ulama pakai, jumhur, masyhurnya pakai, iaitu Esa. Jadi Esa. Tapi nak faham Esa tu satu lah. Jangan pula lagi orang tanya, dah Esa tu macam mana Ustaz? Esa? Dah Esa ni, Esa? Awak pegang Esa? Lagi pening budak tu. Tak apa, cakap je lah. Esa tu satu. Cuma satu tu kita tak pakai perkataan tu sebab takut maknanya tadi tu boleh dibagi dua. Adapun kalau kita sebut Esa nak bagi dua macam ni dah. Kan? Contohnya begitulah. Jadi itulah wahdaniyah tu nak memahamkan bahawa Allah tu Esa. Apa yang Esanya? Zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Sama macam mukhalafah tadi. Berkait dengan 3 perkara ni. Iaitu zat Allah Esa, sifat Allah Esa, perbuatan Allah Esa. Okey. Jadi Esa tu dia kata tadi baru erti terjemah bermula maknanya. Makna dia iaitu tiada yang menduai. Menduai itu maksudnya berbilang. Dalam kitab ni dia guna perkataan menduai. Dalam kitab yang lain dia guna perkataan berbilang. Tapi murad dia menduai itu berbilang. Maknanya tiada yang berbilang pada zatnya. Maknanya zat Allah bukan berbilang-bilang, bukan boleh dikira. Oh, zat Allah ada 3 zat Allah. Bukan. Seperti mana pahaman Kristian. Tuhan tu dia berbilang dengan 3. Macam tadi kita sebut Allah, Jesus, Maryam. Tak boleh. Walaupun dia kata 3-3 tu Allah, cuma bila Allah kat langit Allah lah, Allah turun bumi jadi Jesus. Tak. Maknanya masih lagi berbilang. Allah tak begitu, tak berbilang-bilang. Allah tetap Allah. Itu zat Allah. Tiada menduai, tiada berbilang zatnya. Dan pada segala sifatnya. Dan sifat Allah tidak berbilang. Itu kita bicara dah. Sifat Allah tidak berbilang maknanya bukan wajib 20 ni. 20 ni kita kena mengaji. Adapun sifat Allah berapa sebenarnya? Dengan geleng sekali. Tidak terbilang. Maknanya tahqiq dia faham. Tidak berbilang-bilang. Mana tidak berbilang-bilang tahu maknanya? Tidak terkira. Apa makna tidak terkira? Tak boleh kira. Tak boleh kira. Biar jelas. Dah 20 tu kita kena tahu. Wajib kena belajar. Itu je. Kan? Padahal banyak lagi tak terkira. Yang tak terkira itulah masuk dalam ijmali, rangkuman. Wajib kita beriman dengan semua sifat Allah. Mana semua sifat Allah? Yang tidak terbilang-bilang tu. Semua kita kena wajib beriman. Yang tak terkira tu. Adapun yang wajib kena belajar 20. Faham? Yang wajib kena belajar 20. Yang selebihnya tak wajib belajar tapi wajib beriman. Banyak lagi lah. Sifat keadilan Allah, wajib kita yakin Allah itu adil. Walaupun tak masuk dalam sifat 20. Boleh. Contoh, banyak lagi. Segala sifat kesempurnaan, kamalat. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Perbuatan Allah juga tidak menduai. Maksudnya tidak berbilang-bilang perbuatan Allah tu. Maksudnya bukan perbuatan Allah tu boleh dikira-kira.
Perbuatan kita boleh dikira-kira. Berapa batang dah tiang pasang? Dia jawab sungguh. Dah contoh je nak buat. Maknanya berbilang perbuatan kita. Baru pasang 1, baru pasang 2, baru pasang 3. Kan perbuatan tu pasang tiang. Berbilang tak tu? Berbilang. Perbuatan Allah tak begitu. Ada malaikat tanya Allah, dah berapa pokok tumbuh? Dah Allah betul. Tak. Allah boleh buat. Tak kira, tak berbilang. Allah nak buat macam sekaligus serentak. Bukan macam bila kita doa Allah nak kena perkenan satu-satu dulu. Dia dulu lah. Nanti. Ada serentak satu malam. Malam Lailatul Qadar, siapa yang dapat serentak semua Allah makbulkan. Insya-Allah. Kan? Serentak Allah dengar semua doa permintaan. Kita semua orang cakap dengan kita. Kita boleh dengar. Dia seorang cakap. Cakap pula lah. Tak boleh. Tapi ni semua doa malam, doa maghrib ni tadi semayang serentak satu Malaysia semayang maghrib. Semua pakai doa tu imam. Doa lain-lain pula. Ada doa nak tambah bini lah apalah. Kan? Macam-macam doa. Dah Allah dengar semua. Dengar semua. Kan? Tak ada orang kata Pondok Anur diam jap. Dengar semua. Itu maknanya perbuatan Allah tidak berbilang-bilang. Perbuatan kita berbilang-bilang, memerlukan angka dan sebagainya. Itulah wadaniyah. Kalau nak urai panjang lagi. Dah ada dalam kitab dia. Hari ni kita nak bagi basic je. Jadi lawan dia la yakunu wahidan fima dzukira. Jenuh. Panjang pula ni kata. Tak apa, tak hafal yang bahasa Arab, yang penting kita faham. Wadaniyah lawannya apa? Kalau wadaniyah maknanya esa, tidak berbilang-bilang, lawannya berbilang-bilang lah. Jadi diri Allah itu berbilang-bilang. Ada banyak, mustahil, akal tak diterima. Dan kalau diri Allah ada banyak, kita nak sembah yang mana satu? Yang maghrib tadi hang sembah Allah yang mana? Maghrib tadi. Dan isyak Allah yang mana pula? Allah satu. Macam ini menafikan agama-agama yang menyembah dewa ni. Ada banyak, ada dewa pokok. Nampak pokok tu pelik sikit, dia sembah pokok tu. Pokok tu kena panah petik. Di BKL pergi tebang, Tuhan mati dah. Di BKL bunuh. Boleh. Ada. Ayat ni kita boleh hujah pada mereka. Kan? Bukan kita memperendahkan atau menghina orang. Ni bukan hina orang. Ini menegakkan kebenaran. Dah benda tu memang batil. Benda tu tak betul. Kalau orang makan tahi, takkan kata, biarlah dia nak makan tahi. Jangan, kita kena kata, tak boleh makan tu tahi. Dah tahi ke dia? Dia pun baru tahu. Nak macam tu. Kata, itu kan pokok sembah apa? Pokok ke? Baru tahu. Kita kena, itulah tugas kita yang menerima Islam ni. Jangan sonok kita Islam sejak lahir je. Tapi ada satu tanggungjawab yang kita nak kena buat di atas ummah masyarakat di atas dunia ni. Untuk menyebarkan agama Allah, untuk tegakkan yang hak. Jadi itu zat dan sifat. Mustahil sifat Allah itu berbilang-bilang. Sifat Allah itu ada banyak-banyak, apa boleh dikira-kira. Tak terkira lah. Kerana Allah tu yang paling hebat. Maksudnya tak boleh disukat. Contoh kasih sayang Allah tak boleh disukat. Kasih sayang manusia boleh disukat. Kan? Sayang dia ni berapa banyak. Saya ni berapa persen, masih lagi boleh disukat. Sayang Allah tak boleh disukat. Allah terlampau sayang kepada hambanya. Ada satu kisah yang naik bahtera tu Nabi Nuh, kan? Nabi Nuh AS, dia minta permintaan kepada Allah kerana tak tahan sangat dengan umat dia yang degil. Kata Nabi, kalau tak silap Nabi Nuh lah, kalau silap minta maaf. Nabi minta permintaan pada Allah, ya Allah, hancurkanlah umat aku ni. Sebab aku pun tak tahan dah gini lah. Kemudian Allah minta Nabi buat tembikar, macam bekas air, buat daripada tanah liat tu. Buat hampir kat 100 kalau tak silap. Tapi ceritanya banyak. Dia buat banyak. Dan nak buat satu tembikar pun bukan senang. Kan? Maknanya nak kena pusing lah tanah apa semua, nak kena betul-betul bakar dia apa semua. Bila dah siap, Tuhan suruh pecahkan satu-satu. Pecah. Tak sampai habis lagi, Nabi pun tanya, wahai Tuhan, aku buat ni dengan penuh penat, susah payah.
tiba-tiba engkau suruh aku pecahkan semuanya. Nah, maka kata Allah seperti itu juga. Bukanlah maksud Allah cipta makhluk ni penat, tapi Allah buat ni makhluk ni banyak, manusia ni banyak. Kan? Dan Allah kasih pada semua manusia. Tiba-tiba senang-senang kita minta biar hancur dan sebagainya. Jadi seperti itulah perumpamaan dia. Kan? Jadi maknanya tugas kita menyampaikan dakwah. Bukan kita menyumpah mereka untuk hancur binasa, tak. Tapi yang kita doakan hancur binasa ialah kebatilannya, bukan orangnya. Boleh faham? Nah, sebab tu dulu Tok Guru pernah doa KO UMNO. Yang dimaksudkan KO bukan orang UMNO, tapi UMNO tu ideologinya supaya KO. Ideologinya yang berwalakkan ataupun yang sibukkan dengan keduniaan tanpa menghiraukan agama. Yang tu diminta KO, bukan orangnya. Orangnya kita minta selamat. Nah, sama juga kita lawan Siti Kasim bukan kerana Siti dan Kasimnya. Nah, tapi kita lawannya kerana perangainya, sikapnya yang membenci institusi pengajian agama seperti Tafiz. Yang tu yang kita lawan. Sebab tu bukannya bila kita berceramah atau kita buat report polis dan sebagainya, bukan kita benci Siti Kasim, bukan. Kita benci perkataannya tu. Apa yang dia kata menghina agama tu. Itulah nahi mungkarnya. Adapun amar ma'rufnya, moga-moga dia Allah berikan kepada dia hidayah. Itu. Kan? Dia jadi biar jelas, biar faham apa saja yang kita buat. Sebab tu tak pelik PAS boleh berbaik dengan UMNO. Kenapa boleh berbaik dengan UMNO? Dulu lawan sangat. Yang kita lawan sikapnya. Tapi bila sikapnya ke arah agama, ke arah Islam, tak ada masalah. Boleh berkawan walaupun namanya masih lagi UMNO dan kerisnya masih lagi tidak bersarung. Kan? Itu biar jelas. Apa tujuan? Ini dah aku hidup balik pun aku tak akan sama dengan UMNO lah. Itu maknanya hang tak ngaji lah tu. Ada pula macam tu. Kan? Itu biar jelas. Itu sifat. Dan perbuatan Allah berbilang-bilang tak boleh. Bukan perbuatan Allah kira-kira. Perbuatan Allah tidak terkira. Macam-macam Allah boleh buat dan sebagainya. Kan? Dia begitu. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid dan ilah Tuhan kum dan Tuhan kamu semua, kum kamu semua, ilahun Tuhan wahidun satu, dan Tuhan kamu semua itu Tuhan yang satu, yakni yang maknanya esa. Al-Baqarah ayat 163. Selesai wahdaniyah. Kemudian insya-Allah kalau diizinkan Allah, kita dipertemukan kuliah selepas sembahyang subuh esok, iaitu kita sambung kudrat, insya-Allah. Jadi malam ni sekadar ni wadaniyah. Ada soalan? 1-2 cukuplah. Kalau ada, tak ada yang banyak-banyak. Laju-laju je kita jawab. Mana? Yang mana? Bawah. Mana? Yang mana yang ni? Soalan pagi tadi punya. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya apa pandangan Ustaz terhadap orang yang mengatakan dia yakin boleh elak. Okey, soalan dia tanya apa pandangan Ustaz terhadap orang yang mengatakan dia yakin boleh elak maksiat jika diberi banyak taklifan dalam gerak kerja Islam. Taklifan tu maksudnya dibebankan ataupun diletakkan tanggungjawab ke atas dia tu dengan gerak kerja Islam, dia tak takut sebarang ancaman maksiat dan sebagainya, dia yakin dia boleh elak maksiat tu. Boy. Orang begini maknanya cakap besar lah. Sebab ulama' pun tak cakap macam ni. Maknanya dia lebih hebat daripada ulama' lagi. Maknanya dia ahli mamak dia. Sebab ulama' pun takut dengan maksiat. Sebab apa? Dalilnya Allah sebut wala taqrabu zina. Apa makna dia? Wala taqrab. Allah tak kata wala taf'alu zina. Taqrab dengan taf'al. Taf'al maknanya buat. Allah tak kata jangan kamu buat zina, tapi Allah guna perkataan taqrab. Jangan kamu dekati zina. Sedangkan kalau kita dekat dengan zina, adakah sudah jadi zina? Belum, baru dekat. Tak berlaku lagi perkara haram tu, baru dekat je. Tapi Allah kata wala taqrab. Maksud wala taqrab tu jangan dekat, maknanya jangan kamu cuba nak mendekati perkara yang maksiat, kerana maksiat tu akan menarik kamu. Dia umpama magnet, tak payah sembang lah ekor serban sampai ke lantai pun. Kalau kena uji habis kalah. Sebab kata Tok Guru Siddiq Noh, ada orang lemah dengan perempuan, maka Allah uji dia dengan perempuan, dia kalah. Mungkin bab lain dia kuat, zikir kuat,
Sikit. Nak datang perempuan baru bagi salam. Lempang dengan tasbih. Nampak? Dia lemah dengan perempuan. Ada orang dengan perempuan dia okey, steady. Sebab dia mati pucuk. Tapi dia kalah dengan duit ringgit pula. Ada orang dia kalah dengan duit ringgit. Kata perempuan dia tak mau. Tapi bila duit, laju. Habis dengan hilang-hilang habis. Ada agamawan ada kalah dengan duit. Ada orang kalah dengan jawatan. Berebut jawatan padahal gaji bukan antara mana sangat, berebut jadi tok penghulu. Tok guru cerita dalam bilik syarat tu. Kan? Dia berjuang sungguhlah atas tiket PAS. Ya, berjuang lama dah kat Perak ni. Tiba-tiba sekali dulu tu Perak menang, PAS menang di Perak. Bila menang nak lantik ketua kampung. Jadi kalau negeri tu bawah kerajaan PAS, ketua kampung pun mesti orang PAS. Tiba-tiba kerajaan negeri lantik orang lain, bukan dia. Padahal yang bertungkul lumuh dia, yang kerja kuat dia. Lah kali dia kata, lepas ni aku malas nak buat kerja dah. Patutnya aku jadi ketua kampung sebab selama ni aku buat kerja ni. Tiba-tiba dapat kat dia. Tu kata tok guru, dah selama ni hang berjuang kerana Allah ke kerana tok penghulu? Tu orang tewas dengan jawatan ada. Kan? Macam kita berkhidmat dan sebagainya. Tapi tok guru tak pernah puji kita, tak pernah rapat dengan kita. Padahal kita yang banyak buat kerja. Tapi tok guru baik dengan orang lain. Kita pun malah lah aku buat dah apa ni. Tok guru tak pernah kata apa pun kat aku, tak pernah puji pun gini-gini. Kan? Itu habislah rosak. Jadi maknanya kita buat ni nak apa ni? Nak puji tok guru ke? Nak rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah? Kan? Nak anugerah daripada Allah? Kalau nak puji, tak payah buat kerja, cakap tok guru puji saya. Gitu je. Kan? Jadi itu makna dia. Jadi jangan cakap gitulah sebab maksiat ni berat. Orang macam mana hebat sekalipun boleh. Sebab banyak cerita baca dalam kitab Jauharul Mauhub, ada cerita tentang seorang wali yang tewas dengan maksiat. Akhirnya wali dengan wali dihilang. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Pada asal wali dah kita kuali. Nampak? Lagilah jangan cakap besar, kena uji. Jadi punggung kuali tu. Yang kedua, soalan kedua inilah. Sifat makni ada dapat 3 saja. Boleh anda minta ulang sifat makni? Sifat makni kita belum masuk lagi, nanti kita akan baca. Kemudian bagaimana nak cari guru murabbi yang kita patut ikut? Sekarang ni banyak guru-guru yang dilihat tinggi ilmunya tetapi sebenarnya lari daripada Islam. Macam mana kata tinggi ilmu lari Islam? Jadi bagaimana nak tahu guru yang kita patut ikut? Dia ni guru yang boleh bimbing kita. Kita duduk dengan dia, kita mengaji dengan dia, kita nampak dia boleh bawa kita ke jalan yang elok. Itu murabbi kita lah tu. Peganglah dia elok-elok. Dengan kata-kata dia, nasihat dia dan sebagainya, boleh meletakkan kita ke jalan yang betul. Kalau kita ikut lah. Tapi kalau kita tak nak ikut, itu salah diri kita, jangan salahkan guru tu. Dia begitu. Dan murabbi itu, Tok Guru pernah cakap, kalau nak kenal betul-betul seorang guru tu, nak betul-betul nak mengaji dengan dia, duduk dengan dia 40 hari. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat kata keluar musafir dengan dia. Okey, yang duduk dengan 40 hari itu maknanya tengok tingkah laku dia. Dia buat tak apa yang dia cakap? Maknanya dia buat dia cakap gini tapi dia buat tak? Kita duduk kita tengok dia parti dia. Tapi takut 40 hari lama sangat musafir. Satu lagi kaedah musafir. Masuk musafir, contoh Tok Guru Siddiqno pergi kuliah jauh ke mana? Kita ikut. Lepas tu kita tengok apa Tok Guru buat dan sebagainya. Kan? Tengok-tengok Tok Guru main PUBG contoh. Tak kena. Tapi tengok Tok Guru baca Quran, zikir. Ana pengalaman lah ana ikut Tok Guru. Payah betul ana nak bangun lebih awal daripada Tok Guru. Kan? Payah nak bersaing tu. Pernah sekali Tok Guru punya sifat, inilah guru kita. Kalau boleh kita anak murid ni jadilah macam dia. Dia tak pernah demand, dia tak pernah minta kepada pihak AJK masjid nak sediakan rumah ke apa ke. Kalau orang bagi dia terima. Tapi kadang-kadang dia tolak juga. Dia lebih selesa tidur atas lantai gitu je. Kami kuliah maghrib tu di mana? Di Shah Alam kalau tak silap. Bukan, kuliah maghrib di Jelutong dekat Ngarawang. Lepas habis kuliah maghrib, makan-makan siap, kami bergerak terus
nak kejar untuk esok kuliah subuh di Kelana Jaya. Nak kat Kelana Jaya. Jauh juga. Jadi gerak dari situ, biasa dah pukul 10 gitulah baru gerak sebab kemas-kemas barang, siap makan apa semua, jalan sampai di masjid, bukan tidur kat hotel ke apa, tidur dekat belakang masjid. Masjid Kelana Jaya tu. Gate dia orang tak kunci, masuk dalam. Sampai kat Masjid Kelana Jaya lebih kurang pukul 12, pukul 1 tu standard. Kadang-kadang terlajak sikit dekat pukul 2. Balik lah sampai situ. Parking apa semua, kat bahagian belakang tu dia tak kunci, masuk dalam, tidur kat bahagian belakang. Tu tidur atas lantai itu, tak ada selimut, tak ada bantal. Kan? Kita pun duduklah, mula mindset dululah kita bukan Tok Guru, kita Tok Garu. Tok Garu mindset lah, Tok Guru tidur dah. Lepas tu lama sikit baru tidur sebelah Tok Guru. Kita set jam tu awal dah. Kompak lebih kak. Kan? Supaya jangan malu aku kalau aku bangun lambat, Tok Guru bangun dulu. Malu aku lagi. Kan, Tok Guru tengok aku kangkang ke apa, tenganga mulut-mulut. Tak apalah, bangun-bangun kelang kabut tengok jam. Alam bunyi dah. Pandang sebelah, tak ada lah Tok Guru. Tengok kat depan tengah sembahyang sunat dah. Allahu Akbar. Malu kita. Kan? Tapi itulah dia. Dan pengalaman anak yang ikut musafir dengan Tok Guru, betul lah dia memang orang yang layak untuk kita pegang dia sebagai guru murabbi kita. Sebab Ana boleh katalah bukan Ana taksub dengan dia dak, tapi kita tengok diri dia. Memang kekurangan tu tetap ada sebab dia manusia biasa juga. Tapi Tok Guru kita ni Ana nampak dia hikam bergerak. Ana namakan hikam bergerak. Maksud hikam bergerak, apa yang dia belajar dalam hikam itu dia amal. Maknanya seolah-olah macam sebuah kitab yang bergerak. Seorang ahli ilmu yang bergerak. Dia amal ilmu yang dia mengajikan, yang dia belajar. Jadi yang macam ni lah, orang macam ni lah kita pegang dia sebagai murabbi. Jadi kita sementara Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Noor ni ada, kita bolehlah pegang dia sebagai murabbi, ikut dia kan. Walaupun mungkin ada di kalangan kita yang duduk jauh, tak ada masalah kan. Murabbi ni maknanya bila kita ada masalah kekeliruan, kita boleh berhubung dengan dia kan. Itu je. Ada pun guru-guru lain pun bukan kita nafikan. Ada banyak lagi guru, antaranya Syekh Sanusi di Kedah. Sekarang tak berapa sihat. Ada Tuan Guru Ridauddin. Tuan Guru yang cakap pelan tu nama apa? Rafi'i. Betul. Ahmad Rafi'i. Tuan Guru Rafi'i ada. Banyak lagi. Kalau belah Patani, Babael sepanjang. Tu semua boleh Ana bahasakan golongan arif billah lah. Mereka bukan setakat dengan amalnya, dengan ilmunya, mereka orang hebat. Kan? Kalau nak dengan perjuangannya, tak lain tak bukan Syekh Hadi, Tuan Guru Haji Hadi. Kan? Itu dengan berjuang lagi dia, dengan ilmunya. Jadi kita duduk di bawah payung-payung mereka ni, okey dah lah. Ikut je lah jalan-jalan mereka. Kan? Duduk belakang. Bak kata Tok Guru, kita ikut belakang. Dia masuk pintu syurga, kita masuk. Sebab kita duduk belakang ponggong ni, ikut je. Jangan lepas. Jangan tengah-tengah ikut, nampak artis lagi situ pula. Jangan ikut belakang ulama. Ikut. Macam anjing dalam kisah Ashabul Kahfi. Dia tak tahu apa. Pemuda tu nak selamatkan iman. Anjing bukan nak selamat iman ke apa, dia anjing. Faham apa? Dia ikut Ikut-ikut mati kat gua tu juga. Kata ulama, tak dia masuk juga syurga sebab ikut orang yang masuk syurga. Jadi maknanya jadilah kita macam anjing yang tu lah, bukan anjing yang lain ni. Makna sifat dia tu kan jadi anjing. Sifat dia tu maknanya mengikut orang yang menyelamatkan iman, insya-Allah. Jadi sekadar tu pada malam ni dulu. Moga-moga Allah berikan kefahaman kepada kita dan menyuntik semangat kepada kita untuk terus mengaji dan berjuang untuk agama. Moga-moga penghujung kita husnul khatimah, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal
mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.